Hai murid-murid, kita berjumpa lagi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Hari ini kita akan belajar kemahiran membaca di bawah tajuk Usahalah Terburu-buru dalam buku teks kamu Bahasa Melayu tahun 6. Bersama saya, Cikgu Vijay Leshmi. Hai murid-murid, cikgu akan jelaskan standard kandungan untuk pelajaran hari ini iaitu 2.3 membaca kuat, pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Okey. Manakala standard pembelajaran pula 2.3.1 membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis. Seterusnya kita akan lihat objektif pelajaran hari ini iaitu pada akhir PDPC, murid dapat membaca teks yang bertajuk Usahalah Terburu-buru dan menjawab 4 soalan pemahaman yang akan diberikan oleh cikgu selepas pelajaran ini. Kriteria kejayaan pula ialah sekurang-kurangnya 12 daripada 18 orang murid dapat membaca teks yang bertajuk Usahalah Terburu-buru dan menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan pemahaman dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat teks yang bertajuk Usahalah Terburu-buru. Dalam buku teks anda, sila rujuk buku teks ini. Okey, sekarang kita akan mulakan bacaan. Usahalah terburu-buru. Pagi-pagi lagi, Jupli dan Asmat datang ke rumah Pak Junid. Muka mereka kelihatan cemas. Ada masalah yang mahu diadukan kepada ketua kampung mereka itu. Aduhai, malang sungguh nasib kami. Sumputan yang disimpan di balai raya hilang. Esok kami perlu membuat persembahan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia di kampung kita, kata Jupli sambil mengerutkan dahi. Mungkin ada orang yang mengambil sumputan itu. Cuba kamu tanya kepada anak-anak Pak Sohut. Celah anak Pak Junid. Jangan cepat tuduh orang, kata Pak Junid. Siapa lagi kalau bukan mereka, Pak Junid? Tanya Jupli. Pak Junid hanya mengeleng-elengkan kepala. Beliau mengambil telefon bimbitnya lalu menunjukkan sesuatu kepada mereka. Sumputan itu ada dalam simpanan Cikgu Azhar. Gambar ini buktinya. Kemarin, beliau meminjam sumputan kita kerana ada persembahan kebudayaan di sekolah. Jelas Pak Junid. Merah muka Jupli, Asmat dan anak Pak Junid. Mereka berasa malu amat kerana bersikap terburu-buru. Mereka segera memohon maaf kepada Pak Junid. Tindakan melulu mereka itu boleh menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Baiklah murid-murid, cikgu nak kamu buat bacaan begini dengan sebutan dan intonasi yang betul dan sesuai. Okey, selepas itu, cikgu nak kamu kena pastikan jenis dan ragam ayat yang terdapat dalam teks ini. Boleh murid-murid? Cikgu nak jelaskan sedikit tentang jenis dan ragam ayat. Okey, terdapat beberapa jenis dan ragam ayat iaitu ayat pasif. Okey, yang biasanya ayat pasif ni ada perkataan di, lepas tu ada oleh. Contohnya dibacakan oleh, disapu oleh. Ada contoh begini. Kalau ayat tu ada begitu, kamu boleh senaraikan ayat itu. Okey, lepas itu ayat aktif. Biasanya dalam ayat aktif ini, ayat kata kerjanya dimulakan dengan membuat, membaca, berjalan dan sebagainya. Seterusnya ayat penyata. Ayat penyata maksudnya ayat biasa yang kita nyatakan satu penyataan. Contohnya beliau mengambil telefon bimbitnya. Yang itu adalah ayat penyata. Okey, lepas tu ayat perintah. Ayat perintah biasanya ada kata perintah seperti jangan, sila, harap, minta, tolong dan sebagainya. Okey. Dan ayat seruan. Ayat seruan pula adalah ada kata seruan dan berakhir dengan tanda seru. Contohnya, aduhai,
ado, cheese, na, amboi, wa. Yang ini adalah contoh-contoh kata seru. Okey. Lepas tu ayat tanya. Ayat tanya biasanya ada kata tanya. Contohnya siapa, apa, bila, bagaimana. Lepas tu akhir pada ayat itu ada tanda soal. Jadi murid-murid boleh berikan contoh ayat ataupun jenis ayat berdasarkan penjelasan yang cikgu berikan. Okey, cikgu boleh berikan contoh di sini. Contohnya, okey, perhatikan ayat ini. Aduhai, malang sungguh nasib kami. Maksudnya, aduhai itu adalah kata seru. Jadi yang ini akan menjadi ayat seruan. Boleh murid-murid, cikgu harap kamu faham dengan penjelasan ini dan cikgu harap kamu boleh kenal pastikan ayat-ayat jenis dan ragam ayat dalam teks ini. Sekarang kita akan buat aktiviti kedua iaitu jawab soalan pemahaman. Okey, cikgu nak jelaskan dulu untuk soalan 1 iaitu garis yang disimpan di balai raya hilang. Okey, apa yang hilang? Okey, kamu perlu cari jawapan ini dalam teks sebab yang ini jawapannya ada dalam teks. Jadi kamu carikan perkataan yang ada di sini. Disimpan di balai raya hilang. Okey, kalau kamu dapat cari perkataan ini, kamu boleh dapat perkataan ini. Jadi untuk soalan ini, cikgu berikan 1 markah saja. Okey, soalan 2 pula. Mengapakah Cikgu Azhar meminjam sempadan daripada Pak Junid? Okey, kamu perlu berikan penjelasan. Jadi, kamu boleh gunakan teknik potong dan ganti iaitu potong mana kata tanya ini. Lepas tu kamu boleh gantikan jawapan kamu. Ataupun kamu boleh mulakan ayat kamu dari Cikgu Azhar meminjam sempadan daripada Pak Junid. Okey, sambung dengan perkataan kerana, untuk, supaya. Kamu boleh sambung ayat ini dengan kata-kata hubung seperti kerana, untuk, agar, supaya, bagi dan sebagainya. Boleh murid-murid? Okey, seterusnya soalan ketiga. Okey, nyatakan jenis-jenis ayat. Okey, berdasarkan teks itu kamu perlu nyatakan jenis-jenis ayat iaitu nombor 1, aduhai, malang sungguh nasib kami. Jadi kamu perlu tuliskan jawapan kamu di sini. Yang ini ayat apa? Ayat tanya ke, ayat penyata ke, ayat perintah ke? Kamu perlu catatkan di sini. Okey. Jangan cepat tuduh orang. Kamu perhatikan ayat itu, apa yang ada dalam ayat itu. Jadi, dengan itu kamu boleh tuliskan dalam ruang yang cikgu sediakan di sini. C. Siapa lagi kalau bukan mereka? Pak Junid. Okey, jadi kamu tuliskan ayat kamu di ruang ini. Okey, yang ini ada kesalahan. Kalau. Kalau. Okey, cikgu betulkan di sini. Okey. Sekarang kita teruskan dengan soalan keempat iaitu soalan kebat. Biasanya cikgu akan berikan soalan kebat dengan markah dia 3 markah. Okay. Pada pendapat kamu, mengapakah anak-anak Pak Sohod dituduh atas kehilangan sempadan itu? Jelaskan. Maksudnya tadi anak Pak Junid dia kata anak-anak Pak Sohod yang mungkin ambil sempadan itu. Kenapa dia tuduh begitu? Okey, mungkin kamu boleh berikan 2 alasan untuk tuduhan itu. Mungkin kamu ada pendapat kan? Kamu tuliskan di sini. Bagaimana kamu nak tuliskan? Kamu boleh mulakan ayat kamu pada pendapat saya, anak-anak Pak Sohod dituduh atas kehilangan sempadan itu kerana kamu boleh sambungkan dan berikan saya 2 alasan. Kerana di sini cikgu berikan 3 markah. 2 markah untuk alasan kamu. 2 alasan kamu tu. Dan 1 markah itu adalah untuk ayat penuh. Sebab cikgu mulakan ayat ini dengan kata tanya. Jadi kamu perlu berikan dalam ayat lengkap.
Okey? Cikgu harap kamu faham pelajaran hari ini dan cikgu guna kamu buatkan soalan pemahaman ini dalam buku pemahaman dan kita akan bincangkan soalan sebentar lagi. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan, kamu boleh kemukakan soalan kamu dalam Telegram nanti selepas menonton video ini. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.